إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله 10 أمثالها وأزيد أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في 2 رجل أتاه الله مالا ثم ينفقه أناء الليل وأناء النهار ورجل أتاه الله قرآنا ثم يقرأه أناء الليل وأناء النهار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sidang hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, marilah sama-sama kita selaku hamba Allah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan erti kata kita melaksanakan segala suruh Allah dan kita meninggalkan segala yang Allah Ta'ala larang. Kaum muslimin pendengar Jumaat yang dikasihi Allah, pada hari Jumaat yang mana kita tengok di masjid-masjid, tidak kira di mana-mana tempat, akan diseru dengan naungnya khutbah. Mana-mana khatib ataupun pembaca khutbah akan memberi nasihat di antara satu sama lain. Sama ada orang yang memberi nasihat dan juga orang yang mendengar. Natijahnya kita selaku hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari, mendengari ilmu Allah Taala, agama Allah Taala melalui telinga kita, melihat dengan mata kita. Hak kita naknya sekadar hanya kita mendengar sahaja, ataupun sekadar kita membicara sahaja, kecek saja, tapi kita tidak buat, maka amalan itu akan menjadi amalan yang rugi dan sia-sia. Dia akan pergi meninggalkan kita dengan tanpa perbuatan seseorang yang mendengar dan juga seseorang yang memberi khutbah. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pada hari Jumaat yang mulia, marilah sama-sama kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur oleh kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita. Tidak kira umur kita masih muda ataupun telah tua, yang pentingnya kita bangkit daripada tempat tidur kita, kita boleh menuju ke masjid Allah Ta'ala. Masih lagi Allah Ta'ala memberi nikmat pendengaran. Kalau sekiranya Allah Ta'ala cabut pendengaran daripada telinga kita, kalau kita mari pada Jumaat hari ini kita saja ya, dah tok khatib duk ceramah, duk royak, beri nasihat, kita tidak akan dengar. Apatah lagi manusia yang Allah Ta'ala masih lagi memberi nikmat telinga.
suruh mendengar ajaran Allah Ta'ala, suruh mengkaji Al-Quran dan juga sunnah Nabi, tapi hati dia tidak terima, hanya telinga sahaja mendengar, tetapi perbuatan dan juga amalan dia jauh terpesong daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin Jumaat yang dirahmati Allah, ayat yang saya baca pada hari Jumaat hari ini, insya-Allah sama-sama kita mendalami dan juga memerhati supaya kita dapat sama-sama menjalani hidup kita yang tidak rugi di dunia dan juga tidak rugi di akhirat. Allah Ta'ala mengajar kita, menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk ummah dia menjadi orang yang lebih baik. Allah Ta'ala membasuh manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan wahyu kepada Nabi, dan Nabi mendidik, mentarbiah sahabat dia hingga kepada zaman kita akhir zaman. Walaupun jauh ketinggalan kita di segi tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi para sahabat menjaga hadis Nabi dan juga Al-Quran untuk disampaikan kepada kita umat akhir zaman. Kaum muslimin hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari ini satu karakter ayat Allah Ta'ala yang disebut di dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala nak mengajar kita selaku hamba umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang bijak, menjadi manusia yang tidak rugi dunia dan juga tidak rugi akhirat, menjadi manusia yang telah mana dia mendengar, dia mesti mengkaji dan juga mengikuti Al-Quran dan juga sunnah. Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang sesiapa yang tidak memahami Al-Quran, nescaya dia jauh daripada nurullah. Orang yang jauh daripada cahaya Allah, maka dia sentiasa duduk di dalam kegelapan dan juga benda khurafat. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran dia, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Hei Allah Ta'ala yang dikasihi Allah, dengarlah ayat Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita menjadi manusia yang bijak. Siapa kata kita selaku hamba umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menjadi seorang tokoh ahli meniaga, tidak boleh menjadi orang yang kaya raya di segi hati di dunia dan juga akhirat. Allah Ta'ala menceritakan di dalam Quran dia untuk Nabi sampaikan kepada sahabat dia. Duduk di kita yang kata nak cidik ataupun tak si cidik. Allah Ta'ala kata, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum." Satu karakter ayat menggambarkan kita selaku hamba Allah Ta'ala umat sallallahu alaihi wasallam memberi peluang okat kepada semua seluruh manusia, tak kira tua muda ataupun siapa pun. Allah Ta'ala kata, sekiranya kamu membelanjakan harta kamu, hei orang yang kaya dan juga orang yang sesak. Ayat ni tidak ada cocong walaupun orang kaya ataupun orang sesak. Dia cocong hanyalah orang yang bijak dalam memikirkan dan mengkaji Al-Quran. Kalau kita tengok sejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan turunnya Al-Quran wahyu Allah, sahabat pakak dengar dan juga kaji Al-Quran, pakak pergi patibak, tubik jelinya seorang tokoh ahli peniaga, bukan seorang, ramai di kalangan sahabat yang berjaya mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita selaku hamba. Barang sesiapa di kalangan kamu, hei hamba Allah Ta'ala, sidang hadirin pendengar Jumaat yang dirahmati Allah, yunfikuna amwalahum fi sabilillah, kamu membelanjakan harta kamu, kamu mengeluarkan sumber rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Hak kaya cara banyak, hak sesak cara sikit. Bukanlah hanya yang kaya sahaja yang mengeluarkan harta dia, bahkan orang yang miskin kalau nak menjadi seorang tokoh peniaga yang berjaya, kena ikut ayat Quran dan juga sunnah Nabi. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti kamu menanam sebiji benih, kamu mengeluarkan harta kamu walaupun satu sekuk, satu bat yang kamu keluarkan daripada poket kamu ikhlas lillah kerana Allah Ta'ala, dengan pehenya kamu ayat yang Allah Ta'ala nak menjadikan kamu menjadi orang peniaga, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah sab'a sanabil, daripada sebiji benih yang kita tanam, Allah Ta'ala akan memberi 7 cabai keluar daripada yang kita tanam sekuk.
ataupun 100 kok yang kita belanja daripada harta kita. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita hanya mendengar ayat Quran, kadang-kadang kita tak faham, payah kita nak faham. Tidak lain tidak bukan kita kena tengok contoh yang berjaya di zaman Nabi SAW. Ayat ni siapa orang yang faham? Para sahabat pakat dengar wahyu yang Allah Ta'ala ngajar. Dan Allah Ta'ala kata, apabila mu keluarkan harta kamu, dan mu tanam 1 biji benih atau sekuk duit, Allah Ta'ala akan keluarkan 7 cabai. Di setiap 7 cabai tu akan keluar 100 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala tak cukup dengan 700. Bahkan Allah Ta'ala akan menambahkan harta kepada mereka yang mengeluarkan harta mengikut yang Allah Ta'ala kehendaki. Bukan sekadar 700. 700 ni cak-cen dah. Tapi Allah Ta'ala nak bui pula mengikut hak dia kehendak. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala lah yang maha luas memberi rezeki kepada hamba dia. Siapa yang faham ayat ni? Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kalau kita kaji sejarah di zaman Nabi SAW, ceridiknya Nabi SAW apabila datangnya sahabat daripada Mekah menuju ke kota Madinah, berlakunya tahun hijrah, marilah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf dan sahabat lain. Kalau kita kenali seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya dan juga pandai di segi nego. Tapi kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, apabila hijrahnya Abdurrahman bin Auf daripada Mekah ke kota Madinah, sedikit harta pun dia tidak bawa. Sedikit harta pun kaum musyrikin Mekah takwi kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi nak turut agama Allah Ta'ala, nak turut Nabi SAW, tinggal segala harta dunia dia, hijrah daripada Mekah menuju ke kota Madinah untuk menjalani hidup yang baru, untuk mendengar wahyu daripada Nabi SAW, untuk mendalami agama Islam melalui Nabi SAW. Ceridiknya Nabi SAW, sapanya Abdurrahman bin Auf di kota Madinah, perbuatan yang pertama yang Nabi mengajar kita selaku umat Nabi SAW, al-mu'akhat bainal muhajirin wal ansar. Nabi buat satu ikatan persaudaraan di dalam Islam di antara orang yang datang daripada kota Mekah dan juga orang yang duduk di bumi Madinah. Orang yang datang daripada kota Mekah, Nabi dia tahu dah. Kata tak ada seorang pun yang pikul harta mari. Semua tak ada belaka, selas punggung belaka. Ceridiknya Nabi buat persaudaraan di antara orang Mekah dan juga orang Madinah. Didapati di Madinah seorang tokoh, orang bijak di segi nego, Sa'ad bin Rabi. Orang kaya, harta banyak, bijak di segi nego. Nabi ambil Sa'ad bin Rabi, mari cantung dengan siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Ikat jalan ni persaudaraan di antara sahabat Muhajirin dan juga Ansar. Abdurrahman bin Auf dan juga Sa'ad bin Rabi. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, cuba kita gambar tengok. Apabila Nabi bersatu ke di antara dua saudara, Abdurrahman bin Auf dan juga Sa'ad bin Rabi. Sa'ad dia kata gana, "Hei Abdurrahman, aku tahu katamu mari daripada Mekah tak ada gapo sekarang. Aku ni orang nego, harta banyak, bini ada 2, kebun aku luas. Kalau kena kepada isteri aku seorang mana, aku akan cerai dan juga menikah dengan dia. Dan aku akan becek 2 harta aku, dan aku akan bahagia aku dan juga mungsa." Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita cari di tempat kita lah ni, memang payah sekiranya kita tidak jalan ke erat silaturahim di antara satu sama lain. Tapi Nabi SAW bijak dalam menjalani satu pekerjaan untuk nak manusia bakal ikut sunnah Nabi SAW. Yang pertama, sunnah Nabi SAW bagi sesiapa yang nak turut sunnah, perbuatan yang pertama Nabi buat di kota Madinah, Nabi erat silaturahim di antara 2 saudara. Siapa nak turut sunnah, dia kena erat silaturahim di antara satu sama lain. Pergi kita nak pergi siapa, dah cara kita nak cara siapa, yang pentingnya kita mengikut sunnah Nabi SAW. Yang kedua, cuba tengok Abdurrahman bin Auf. Hei Sa'ad bin Rabi,
Barakallahu fika wa malika wa ahlika. Semoga Allah Ta'ala memberkati hartamu dan juga ahlimu. Aku tidak mengkehendaki sedikit pun daripada hartamu dan juga ahlimu. Bahkan aku minta mung ni tunjuk aku mana tempat orang nak nego. Dallani ala suq, mung tunjuk aku nak pergi nego sendiri. Adakah Abdurrahman bin Auf ketika itu dia banyak duit, dia banyak harta, sedekah harta dia semua duduk di Mekah. Tapi tidak putus asa dia dengan ajaran Allah Ta'ala. Pahal dia dengan wahyu Allah Ta'ala. Dah menego Abdurrahman bin Auf. Sampai satu ketika datangnya rombongan unta beratus-ratus ekor. Setengah riwayat kata siapa 1,000 ekor, 2,000 ekor. Membawa bekalan perniagaan makanan semua ada atas belakang unta. Sampai ke Siti Aisyah terkejut dengar-dengar seperti dengan gempa bumi. Dan nak rakyat kata banyaknya unta jalan masuk ke kota Madinah. Terkejut Siti Aisyah gamuk ke bombing Madinah tu gempa bombing. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Cuba kita tengok contoh teladan sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Apabila tibanya rombongan dia di kota Madinah, dan sahabat kata semua rombongan yang datang ni unta beratus-ratus ekor, beribu-ribu ekor milik Abdurrahman bin Auf. Daripada datang ke kota, dari kota Mekah ke kota Madinah, tidak ada sikit pun harta Abdurrahman bin Auf. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Lalu sahabat di kota Madinah, tokoh-tokoh ahli nego, pakak tengok banyaknya harta Abdurrahman bin Auf yang datang daripada negeri Syam. Dia kenal kata Abdurrahman bin Auf seorang tokoh ahli nego. Hei Abdurrahman, kalaulah mu nak jual semua ni aku nak beli. Ni sama orang nego ni. Tengok perniagaan di dalam Islam. Tengok perniagaan tokoh orang nego yang faham Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Abdurrahman, kalaulah 100 ekor unta ni mu beli dengan harga 1 juta, aku nak bayar 2 juta. Abdurrahman kata siapa lagi nak bayar? Sahabat lain kata aku nak bayar 3 juta. 2 ganda aku nak bayar. Abdurrahman kata siapa lagi? Hakik lagi harga. Ada sahabat kata aku nak tambah lagi 5 juta. Siapa ke 7 juta? Abdurrahman kata siapa lagi nak tambah? Sahabat kata Abdurrahman, daripada 1 juta mu nak 7 juta. Ada lagi ke orang yang kuasa nak beli harta mulang daripada fuak kami di kota Madinah? Abdurrahman kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila hasanatan falahu 10 amsalha wa azid. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata siapa-siapa tanam 1 biji, min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Hei sahabatku ahli Madinah, kalau mung tak kuasa nak beli, bahkan mung tanya kata ada lagi ke orang yang kuasa nak beli harta lebih pada fuakku? Abdurrahman bin Auf dengan bijaknya berkata, Nabi pesan kata, kalau sekiranya kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tambah 10 ganda lebih daripada 7 ganda hak mu nak beli lagi. Sekiranya aku beri 1 ekor unta aku, Allah Ta'ala akan tambah 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah Ta'ala akan tambah lebih pada tu lagi. Maka Abdurrahman bin Auf jadi ke rombongan yang beratus-ratus ekor, infak kepada orang fakir miskin di kota Madinah. Beri kepada orang yang tak pandai nego, ambil pergi nego. Untuk jadi seperti Abdurrahman bin Auf yang tidak ada harta sebelum pada dia tiba di kota Madinah. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Ayat Quran mengajar kita untuk menjadi orang yang bijak. Nabi SAW mentarbiah, mendidik sahabat dia untuk menjadi orang yang bijak. Barang sesiapa nak menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat, barang sesiapa yang berasa kata kahwin ni tak ada duit pitih, dah kerja payah nak boleh, erat silaturahim di antara kita di dalam Islam. Balah mana sejarah Nabi SAW menjayakan 2 tokoh sahabat, Sa'ad bin Rabi' orang nego, Abdurrahman bin Auf orang nego, tolong semua orang Islam dengan menginfakkan, memahami ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, satu kerati ayat dan juga hadis Nabi mengajar kita selaku umat Islam, sekiranya kita nak menjadi orang yang berjaya, mula daripada hari ini faham ayat Quran dan juga sunnah Nabi SAW.
Kalaulah Abdul Rahman bin Auf jaya, Allah Ta'ala limpah rezeki yang banyak. Dah sampai ke setengah riwayat kata setengah daripada harta dia yang dia hijau ataupun dia nego laba, dia infak kepada umat Islam. Pak kita bila lagi nak mula untuk menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat? Sampai bila kita nak lepas umur kita pergi dengan sia-sia? Sampai bila kita nak taruh harta kita di dalam bank ataupun di dalam peti besi untuk pergi kita tinggal dia ataupun dia meninggalkan kita? Jadilah kita seperti sahabat Nabi SAW untuk sama-sama kita menjadi manusia yang berjaya dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah di sana perkataan yang lebih besar daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cuba kita tanya diri kita sendiri. Khutbah yang kedua, marilah sama-sama kita mendengar satu karakter hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita selaku umat dia, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu Qur'ana thumma yaqra'uhu ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu mala thumma yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sedang hadirin Jumaat pendengar yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua, apabila kita mendengar satu karakter ayat di dalam surah Baqarah, menjadikan seorang tokoh sahabat menjadi kaya raya yang berjaya dunia dan juga akhirat, boleh menampung dan juga menolong umat muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan Abdul Rahman bin Auf. Pada khutbah yang kedua, daripada Islam melarang kita, menyekat kita daripada kita berdeki di antara satu sama lain. Sifat deki ni satu sifat yang keji yang boleh merosakkan kita selaku hamba. Sifat berdeki ni satu sifat yang boleh memusnahkan harta benda kita dan juga anak cucu kita. Tapi cidiknya Nabi SAW dalam nak mendidik para umat dia, khususnya umat di akhir zaman, Nabi kata la hasada illa fisnatain. Hei umat manusia, kaum muslimin, Jumaat yang dikasihi Allah, daripada lari jangan kamu mendeki di antara satu sama lain. Jangan berdeki. Tak boleh kita nak berdeki, dengan sebab sifat berdeki boleh memusnahkan kita selaku hamba dan juga akidah kita. Nabi peluang kepada orang yang bijak. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, sesiapa nak jadi orang bijak, orang pandai, orang cerdik, kaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi peluang kepada kita untuk nak berdeki. Daripada dia lari tak siri berdeki, peluang kepada umat dia suruh berdeki. Tapi dengan dua perkara. Di dalam Islam, dua perkara kepada kita untuk kita jadi orang deki. Deki dengan siapa? Deki dengan satu golongan manusia yang Allah Ta'ala hantar kepada dia Al-Quran. Bah kita tak ada yang rumah kita Quran. Nah, kalau kat dalam masjid ni penuh dengan Quran. Kadang-kadang orang pergi umrah cari Quran hak paling comel sekali. Tanya kata nak buat gapo Quran comel ni? Nak kelik tak alam mari gamaha buat habis puluh-puluh ribu. Dan nak tak Quran tamada hak jenis biasa-biasa ni nampak tak yangok. Dan nak tak Quran hak pasal bersinar ada cahaya gitu. Dan orang masuk tengok, oh comel Quran dia. Balas tu ke Nabi ajar kita umat sallallahu alaihi wasallam mung kena berdeki kepada orang yang membaca Al-Quran siang dan malam. Mung kena berdeki kepada orang yang mulut dia tidak beradu, tidak lain tidak bukan membaca
satu ataupun dua karakter ayat. Siapa pun kalau dia bawa motor, bawa kereta, tak kira lah. Dia ingat surah gapo, ayat mana dia baca. Dia klik rumah, buka Quran dia baca. Nabi kata sekiranya mu tengok manusia yang suka baca Quran. Bukan orang suka taruh Quran dah. Orang yang suka baca Quran. Oleh kerana orang yang membaca Al-Quran, dia akan memahami Al-Quran dan mendalami Al-Quran. Orang ni kalau duduk dengan cahaya Allah Ta'ala, dah hidup dia senang, rezeki dia murah, tidak ada kekacauan di dalam diri dia, macam-macam. Jauh daripada setan, dia jauh pada setan, senang. Nabi kata kalau mu tengok perhati saing mu wahi baca Quran, mu kena berdeki dengan dia. Berdeki balah mana? Mu kena baca lebih pada dia lagi. Mu kena bertawah dengan dia. Mu berdeki atas jalan, dasar mu tu suka Quran, baca Quran, tak apa, diberi dalam Islam. Nabi ajar kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Daripada lari berdeki, we peluang untuk berdeki dengan orang baca Quran, orang turut Quran, orang duduk di dalam nurullah. Dan yang kedua Nabi kata mu kena berdeki juga. Berdeki dengan siapa dia? Berdeki dengan satu golongan manusia yang Allah Ta'ala wi sumber rezeki ke dia. Wi yang taruh dalam tanakan. Wi yang taruh dalam petirsi. Wi yang beli kereta 5 buah, 10 buah tak dalam stor kereta, stor rumah dia. Dah, boleh tu dia beli goning, beli go tu likung pagar rumah dia. Siapa orang nak tengok tak boleh. Balas tu kan kita nak berdeki. Nabi ajar kita sallallahu alaihi wasallam berdeki dengan orang yang Allah Ta'ala wi kekayaan sumber rezeki. Yang dia membelanja ke harta dia tak kira sia, tak kira malik. Ingat kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sekiranya manusia yang suka menginfak ke harta dia, tak kira sia malik, ikhlas lillah kerana Allah Ta'ala, pahal ayat Quran, pahal ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, turut padu sunnah ataupun sejarah sahabat, Allah Ta'ala akan memberi sumber rezeki yang berlimpah. Dah, hari ni waktu beg padang, esok lusa waktu beg padang pula. Dah, hari ni beli lembu, esok beli kuda. Sebab orang yang tidak putus dalam nak menyumbar ke harta dia. Tolong orang yang memerlukan. Tolong secara senyap-senyap dan juga bui kepada ongkon untuk perekat biar orang pakat turut belaka. Dah, bukan kata wi, lepas tu bangga pukul sendiri, dah turun dalam IC. Hak ni kita tak say. Dah kita naknya orang yang memberi cara sulit, cara senyap, Allah Ta'ala kehabui dan bui harta dia kepada ongkon mana-mana untuk dia wi nampak kata kena tolong, kena bui, kena gisabar bak infak untuk menjaga perasaan dia daripada takabur dan juga ria. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau mu tahu orang balas ni, mu kena berdeki dengan dia. Hari ni dia bayar habis orang makan suti kedai. Esok mung 2-3 hotel kedai, mu bayar lebih pada dia lagi. Berdeki tak? Berdeki. Tapi berdeki atas dasar kita membuat kebajikan dan juga kebaikan. Siapa-siapa buat satu kebaikan, Allah Ta'ala akan memberi 10 kebaikan. Siapa-siapa bayar makan ke orang dengan hati yang ikhlas, tidak ada ria, 100 ke Allah Ta'ala 1000. Bahkan Allah Ta'ala akan tambah mengikut dia kuasa. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menjadi manusia yang bijak dalam kita menjalani hidup kita berpandu kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita tengok contoh teladan yang telah dibuat oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkataan mana-mana yang lebih daripada Al-Quran, kalamullah. Tidak ada mana-mana pengajaran yang lebih daripada pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mana-mana gambaran ni idol ataupun darah yang sedang kita tahu selaku orang Islam yang lebih daripada darah Nabi kita ataupun sahabat kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تشكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.